Cek ni. Masjid Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram anjuran Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu. Yang mana kitab Bulughul Maram adalah suatu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkait dengan hukum hakam. Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi apabila kita bincang ataupun kita belajar, kita cuba mengkaji kitab Bulughul Maram, ia bermaksud kita sedang mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian dalam mendalami hadis Rasulullah adalah suatu pengajian yang cukup mulia. Suatu pengajian yang cukup mulia. Maka oleh kerana pengajian yang seperti ini adalah pengajian yang cukup mulia, maka hadirkan dalam hati kita perasaan mulianya majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Al-Abbas radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahil farakhasa lahu fi dhalik, rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa Al-Abbas radhiyallahu anhu pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibolehkan membayar zakatnya terlebih dahulu sebelum tiba waktunya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Dan hadis ini adalah hadis yang makbul, yang boleh diterima. Jadi hadis ini boleh diterima dan boleh dijadikan hujjah dan sandaran hukum. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada hadis ini adalah pak saudara Rasulullah, nama dia Abbas. Pak saudara Rasulullah ramai. Antara pak saudara Rasulullah adalah Abbas. Jadi pak saudara Rasulullah yang memeluk Islam Abbas, Patu Hamzah atau memeluk Islam. Jadi Abbas antara pak saudara Rasulullah yang memeluk Islam. Jadi ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ta'jiluz zakah, menyegerakan pembayaran zakat sebelum cukup haul. Jadi pada minggu lepas kita bincang antara syarat wajib zakat adalah apabila cukup haul. Maksud cukup haul adalah barangan hak yang wajib kita kena keluar zakat ni cukup setahun dalam pemilikan kita. Dia di sana ada hak yang kena cukup nisab dan ada kena cukup haul. Jadi hak yang kita bincang pada minggu lepas berkenaan dengan cukup haul, setahun dengan pengiraan tahun Islam. Sebagai contoh, katakanlah seorang ni dia simpan duit dia, simpan. Siapa cukup nisab
katakanlah cukup nisab pada bulan Muharram 1410. Maka hak yang cukup nisab, mula cukup nisab pada bulan Muharram 1410, bermula pengiraan haul. Jadi bermakna bulan Muharram 1411 cukup haul. Jadi apabila cukup haul, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila cukup haul, maka wajib dia kena keluar zakat. Sebelum cukup haul, tak wajib dia keluar zakat. Apabila cukup haul, baru wajib dia keluar zakat. Jadi maksudnya sebelum daripada bulan Muharram, bulan Zulhijjah tak wajib lagi, bulan Zulqa'dah tak wajib lagi. Masuk je bulan Muharram 1411, wajib dia kena keluar zakat. Sebab cukup dah setahun. Itu maksud dia cukup haul. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila cukup haul, maka wajib kena keluar zakat. Dalam hadis ni, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, pok saudara Rasulullah, dia orang senang sikit lah. Orang banyak harta sikit. Ditanya Rasulullah tentang keluar zakat sebelum daripada cukup haul. Okey, boleh faham? Jadi katakanlah cukup nisab saat itu pada bulan Muharram. Katakanlah Amin, ipung duit. Katakanlah nisab duit, contoh nisab duit, contoh nisab duit adalah sebanyak 20,000. Jadi pada bulan Muharram 1410, situ cukup 20,000. Okey, jadi bermakna cukup nisab. Bila cukup nisab, maka barulah bermula pengiraan haul. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1411 maka cukup haul. Sebelum cukup haul tak wajib keluar zakat. Okey, faham tak lagi? Tak wajib keluar zakat simpanan. Tak wajib keluar zakat sebelum cukup haul. Apabila cukup haul, barulah wajib keluar zakat. Dah boleh tak Amin nak keluar zakat sebelum daripada cukup haul? Dibolehkan, berpandukan kepada hadis ini. Kerana Abbas ketika dia bertanya kepada Rasulullah tentang menyegerakan keluar zakat sebelum daripada cukup haul, maka Rasulullah memberi keizinan kepada dia. Okey, boleh faham. Tetapi kena ingat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan zakat sebelum daripada cukup haul, dia ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Antaranya adalah tidak boleh mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh menyegerakan keluar zakat 2 tahun sebelum daripada cukup haul. Faham tak? 2 tahun. Jadi kita cukup haul sebenarnya pada bulan Muharram 1411. Maka awak keluar 2 tahun lalu lah. Masuk Ramadan baru Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Banyak, berapa bulan kita cukup setahun. Tapi kita buat keluar ni, untuk tahun ni kita buat keluar awal dah. Hak tu tahun depan ke? Hak tu tahun depan nak keluar juga. Boleh ke tak? Di sini sebenarnya berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian ulama kata boleh dan sebahagian yang lain kata tak boleh. Pandangan hak yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak dibolehkan. Maksudnya pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak dibolehkan. Mentakjilkan zakat sebelum cukup haul dibolehkan hanya sekadar setahun. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham? Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, syarat dia mesti kena cukup nisab. Kalau belum lagi cukup nisab, maka tak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang nak menyegerakan zakat mesti kena cukup nisab dah. Kalau tak cukup nisab lagi, PT baru ada RM4.5 baru. RM4.5 lagi. Tak cukup nisab lagi, tiba-tiba dia cuba nak keluar dah zakat. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab tak cukup lagi nisab. Dia boleh apabila cukup nisab. Faham? Berapa dah? 2. Yang ketiga, di antara syarat dia, apabila cukup haul nanti, orang yang kita beri saat itu masih lagi kekal sebagai orang yang layak menerima zakat. Boleh faham tak? Faham? Boleh faham? Jadi katakanlah kita beri zakat ke Zul. Kita beri zakat ke Zul. Sebagai contoh. Pada bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berapa bulan lagi? 4 bulan lagi lebih kurang. Baru cukup haul. Jadi kita telah menyegerakan zakat. Kita bagi dah zakat ke Zul. Zul ni zakat 1,000. Zul pada bulan Ramadan saat itu memang dia layak. Kerana benda dia fakir miskin.
Betul, boleh faham. Tapi masuk bulan Muharram, rupa-rupanya masuk bulan Muharram saat ni tu dia tak layak dah sebab dia kaya dah. Dengan benda mak dara dia bagi perniagaan kepada dia, bagi rumah, bagi bisnes tu, bagi bisnes ni. Contoh. Jadi bermakna pada bulan Muharram dia orang kaya. Jadi ketika tu tak jadi zakat tersebut. Kerana Zul penerima zakat, ketika wajib zakat, dia bukan ahli yang layak menerima zakat. Okey, boleh faham? Tapi kalau masa bulan Muharram saat tu dia masih lagi layak, masuk bulan Muharram, Muharram, Safar, lepas tu akhirnya dia tak layak dah, maka tu tak ada masalah. Sebab kira masa mana? Masa wajib. Okey, boleh faham? Kira masa wajib. Okey, itu antara benda yang kita kena faham. Faham? Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga apa yang disebut oleh ulama, masa cukup haul saat itu masih lagi nisab berbaki. Maksudnya masih lagi nisab berbaki. Tapi kalau sekiranya cukup haul nisab tidak berbaki dah, maka ketika tu tak jadi zakat ni. Sebab antara syarat benda zakat adalah cukup nisab. Okay, boleh faham? Cuma tak jadi sekali pun tak ada masalah, selesai lah. Kalau Iwi dah korang, niat sedekah tak ada masalah lah. Ia tak jadi zakat lah, ia niat dia sedekah, selesai lah. Niat zakat wan dia tak wajib zakat atas dia. Benda hak yang tak wajib zakat, nak reka-reka buat zakat mana boleh. Faham? Jelas tak? Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masalah hadis ni boleh kita amalkan bila? Ni kita buat contoh. Katakanlah sebagai contoh baru ni berlaku peperangan di antara Gaza, antara orang Islam di bumi Gaza dengan Israel. Yang mana orang Islam di bumi Gaza perlu kepada dana. Di sana ada orang susah, anak yatim, ibu tunggal, macam-macam susah, kesempitan hidup. Jadi oleh kerana berlaku peperangan pula, maka kau tahu, kita tak sampai lagi haul zakat kita. Maka ketika tu boleh tak kita keluar sebelum daripada cukup haul? Boleh. Jadi keluar lalu. Bagi zakat lalu kepada penduduk Gaza. Ataupun ketika mana ada pelajar-pelajar agama, sebagai contoh, nak melanjutkan pembelajaran dia di luar negara, yang perlu kepada perbelanjaan yang tinggi. Okay, boleh faham? Orang-orang yang dekat dengan kita, kawan-kawan kita. Jadi, kalau kita kedekut untuk bantu dengan sedekah biasa, maka bantu dengan zakat. Dah tak sampai lagi haul zakat, maka kita keluar zakat sebelum daripada cukup haul. Itu dipanggil benda ta'jiluz zakah. Okay, boleh faham? Kawan kita, dia orang susah, fakir miskin. Tiba-tiba dia masuk hospital. Dia perlu buat pembedahan. Yang mana pembedahan tersebut perlu kepada perbelanjaan yang besar. Dia tidak mempunyai wang. Manakala kita nak bantu dia, boleh kita bantu dengan zakat. Walaupun belum cukup haul lagi. Iaitu kita menyegerakan keluar zakat sebelum daripada cukup haul. Okey, boleh faham? Nampak tak? Kawan kita susah. Sebab terbeban hutang kerana PKP. Ni dalam PKP ni, Allah ramai mana orang hak yang dibuang kerja, orang hak yang susah, memang cukup susah. Ramai mana orang nangis, dan ramai mana orang kena tekanan jiwa. Sasar, kalau orang kata sasar kan. Jadi sasaran kali. Tak betul jadi. Kalau orang puang tu, biasalah, dia orang lelaki ada. Jadi sasaran. Sebab dia bebanang tekanan hutang, sewa rumah. Faham? Orang yang makan gaji, kerja dengan kerajaan, puak-puak menteri, ada masalah buat dia. PT masuk sobor tiap bulan. Dia pandai buat PKP je. Baik. Jadi, tiap-tiap bulan PT masuk sobor. Puak-puak dia. Ni orang-orang kampung ni. Orang-orang kampung. Hak yang terbeban orang kampung. Kluster-kluster besar daripada kilang-kilang tertentu. Tapi hak yang perlu kena sekat daripada meneruskan pekerjaan seperti biasa, orang kampung biasa.
Faham tak dia? Jadi orang kampung kok kena, orang biasa ni kena, token-token besar tak ada masalah. Baik, terbebang. Jadi kita adalah lebih hang sikit PT kita, maka kita bantu. Walaupun kita tidak cukup haul lagi, maka kita boleh segerakan pengeluaran zakat. Faham? Jelas tak kan? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, katanya lagi, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة رواه مسلم. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhuma. Kerana Sayyidina Jabir, dia dengan ayah dia adalah sahabat. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda. Tengok, sahabat telah menceritakan kepada anak-anak murid dia sehinggalah sampai kepada kita perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, pengakuan daripada Rasulullah. Kerana perkataan, perbuatan Rasulullah, akuan daripada Rasulullah, ia adalah hukum hakam. Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, tapi adalah pecahan-pecahan. Dia tu kena belajar dalam usul fiqh dah, cuma kita cover secara kasar. Jadi perkataan Rasulullah bukan saja-saja seperti mana kita. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Rasulullah tidak bertutur melalui hawa nafsu dia, bukan. Bukan apa yang dituturkan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi yang kita bincang ni perkataan Rasulullah sebenarnya ia adalah apa yang datang daripada Allah Azza wa Jal, yang menjadi pencipta kepada alam ini, yang mentadbir dan mengatur alam ini, yang menetapkan hukum hakam kepada kita. Baik. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah menyebut perkataan Rasulullah, yang mana dalam perkataan Rasulullah ini ada mana? Ada hukum, ada perkara-perkara yang berkait dengan hukum, khususnya bab zakat, yang kita dapat faham daripada perkataan Rasulullah ini. Katanya daripada Sayyidina Jabir, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, logam perak yang kurang daripada 5 auqiyah tidak wajib dizakatkan. Dia perak di antara perak, kita ada perak bukan negeri zat. Perak ni adalah logam tu, benda tu. Tahu kan? Perak negeri lain. Macam emas, perak, besi. Perak tu lah. Best tengok tak perak? Sekejap tengok tak? Best tengok dah kan? Kena tengok. Tengok. Di tangan tu Imam ada perak. Baik, ia perak. Jadi katanya logam perak yang kurang daripada 5 auqiyah tidak diwajibkan zakat. Maksudnya dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan nisab kepada perak. Kalau orang tu ada simpanan perak, maka kalau dak sampai 5 awaq 5 auqiyah, dak sampai 5 auqiyah, awaq jamak daripada auqiyah, dak sampai 5 auqiyah, maka dak wajib zakat. Cukup 5 auqiyah baru wajib zakat, kerana 5 auqiyah itu adalah nisab kepada perak. Auqiyah ni banyak mana auqiyah? 5 auqiyah. Okey, 1 auqiyah dia sama dengan 40 dirham. 1 auqiyah 40 dirham. Jadi bermakna 5 auqiyah berapa dirham? Kali 40 kali 5. 200. Jadi bermakna 5 auqiyah adalah 200 dirham. Dirham adalah perak, dinar adalah emas. Jadi maksudnya kalau perak tak cukup 200 dirham, maka tak wajib zakat. Cukup 200 dirham baru cukup nisab dia. Baru cukup dia, cukup nisab dia. Jelas tak? Satu
200 dirham kalau kira dengan gram sekarang ni banyak mana? Kalau kira dengan gram adalah lebih kurang dalam 595 gram. 595 gram. Setengah kilo lebih. Jadi kalau orang tu mempunyai perak sebanyak 595 gram, setengah kilo lebih kan? Maka cukup dah disop kepada perak tersebut. Faham? Tu 5 awqiyah. Jadi bermakna kalau dah sampai 595 gram, maka dah cukup disok lagi. Zat ada simpan perak. Simpan perak banyak mana? Dalam 300 gram. Dah cukup disok lagi. 400 gram. Dah cukup lagi. 500 gram. Dah cukup lagi. Kat 600 gram. 595 gram baru cukup disok. Faham? Jelas tak? Maka wajib kena keluar zakat. Dah banyak mana keluar zakat? Keluar zakat adalah sebanyak 2.5%. Ataupun 1/40. Nak mudah buat gini je, nak mudah. Kira gram dia, lepas tu bahagi kepada 40. Faham? Bahagi kepada apa? 40. Jadi kalau zat ada, contoh, 4,000 gram perak. 4,000 gram, 4 kilo perak. Banyak tapi perak murah. Kalau emas, bau gaya kaki. Ni perak murah. Jadi ada 4,000, 4 kilo. 4,000 gram. 4 kilo lah, 4,000 gram. Perak. 4,000 saat itu bagi kepada 40. Okay, boleh faham? Jadi bermakna, berapa? B. 100. Tak gitu? Tak gitu, 100. Cuma 100 kali kepada 40 apa? 100 gram kali kepada 40. Tu. 100 kali kepada 4 baru 400. Ni sekali kali 40. 4,000. Jadi bermakna 100 gram zat kena keluar zakat. Kalau zat ada perak sebanyak 4,000 gram. Faham? Jadi bagi kepada 40. Hak yang wajib kena keluar 1/40 ataupun 2.5%. Jelas tak? Nampak tak? Nampak tak? Faham tak? Kalau PT 40 ya. Okey, PT 40 ya. Bagi 40 apa ya? Sia. RM1 itu adalah 1/40. Faham? Jadi kalau 4,000 gram, wajib kena keluar zakat sebanyak 100 gram. 4,000 kali bagi 40 lah. Itu mudah. Seterusnya katanya, binatang ternakan unta yang kurang daripada 5 ekor tidak wajib dizakatkan. Sebab nisab unta adalah 5 ekor. Tak gitu? 5 ekor wajib kita kena keluar 1 ekor kambing. 10 ekor unta wajib kena keluar 2 ekor kambing. 15 ekor unta wajib kena keluar 3 ekor kambing. 20 ekor unta wajib kena keluar 4 ekor kambing. 5 ekor, 5 ekor, 5 ekor. Jelas? 5 ekor unta, 1 ekor kambing. 10 ekor, 2 ekor kambing. 15 ekor, 3 ekor kambing. 20 ekor unta, 4 ekor kambing. Tu. Jadi, ternakan unta yang kurang daripada 5 ekor tak wajib dizakatkan. Izak ia pelihara unta 3 ekor je. Sebagai contoh, 3 ekor je pelihara unta. Tak ramai pelihara unta 3 ekor je. Tak wajib lagi zakat. Bila cukup je 5 ekor, maka bermulanya nisab. Maka hak 5 ekor tu biar duduk setahun. Cukup haul, maka wajib kena keluar 1 ekor kambing. Dah zat nak pelihara kambing, beli lah. Cari lah. Baik. Seterusnya katanya, dan buah kurma yang kurang daripada 5 wasak tidak wajib dizakatkan. Buah kurma, kalau tak cukup 5 wasak, maka tidak wajib dizakatkan. Ia kena cukup berapa? 5 wasak. 5 wasak ni banyak mana kalau kira? 5 wasak. 5 wasak lebih kurang dalam 300 gantang. Faham? Berapa ratus gantang? 300 gantang. Jadi apabila, berarti molek apabila 5 wasak adalah 300 gantang, 300 gantang,
Jadi bermakna kurma kalau dak sampai 300 gantang, maka dak wajib zakat. Cukup di 300 gantang baru wajib zakat. Nisab kurma 300 gantang. Kalau ada 4 kilo setengah je, dak wajib zakat. Ya, jelas. Dan satu gantang banyak mana? Satu gantang 4 cukup. Satu gantang apa cukup? 4 cukup. Satu gantang kalau kira dengan kilogram sekarang lah ni, dia dah sama. Satu gantang perah dengan satu gantang kurma. Okay, boleh faham? Berah dia padat kan? Jadi, gini, kira kita pakai cupok dah. Kita pakai cupok. Kalau secupok berah, lebih kurang dalam 600 gram. Kalau secupok berah. Kalau benda segatang berah, lebih kurang dalam 2 kilo setengah. 2 kilo setengah. Tetapi kita tak boleh nak samakan timbangan berah dengan timbangan tamat. Okay, boleh faham? Sebab berah kan dia padat kan. Tamat dia tak padat. Kalau kita letak pun dia ada ruang-ruang sikit kan. Faham tak? Faham tak? Baik. Jadi bermakna, kalau orang tu dia tanam ataupun dia ada tamak tapi tidak cukup 5 ausuk, maka tak wajib zakat. Tu nisab kepada tamar. Dia 5 ausuk ke, 5 auqiyah ke, hak ni hak yang paling kurang. Hak yang paling kurang. Kalau lebih, jelas lah. Hak lebih kau wajib zakat. Lebih daripada nisab dia kan. Tu kita kena faham. Katanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walahu min hadithi Abi Sa'id laisa fi ma duna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin sadaqah. Wa aslu hadithi Abi Sa'id muttafaqun alaih. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, disebutkan hasil buah kurma dan biji-bijian. Biji-bijian macam gandum, itu biji-bijian. Yang kurang daripada 5 wasak tidak wajib dizakatkan. Hak tu hak yang hadis yang diriwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hak tadi daripada Jabir bin Abdullah, maksud sama je. Asal hadis Abu Sa'id telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang disebut di hadis Abu Sa'id sebenarnya disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Asal hadis ini. Seterusnya kata dia, wa an Salim bin Abdullah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ولأبي داود أو كان بعلا العشر وفي سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. Daripada Salim bin Abdullah, daripada ayahnya adalah Abdullah, telah meriwayatkan Salim bin Abdullah daripada ayahnya. Abdullah dia Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar adalah seorang sahabat Rasulullah. Dan antara sahabat Rasulullah yang alim adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada beberapa orang anak. Antara anak dia adalah Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasulullah. Orang yang alim di kalangan sahabat. Oh, hebat Sayyidina Umar, orang alim. Anak dia Abdullah bin Umar juga seorang yang alim. Oh, hebat. Abdullah bin Umar, dia ada anak nama dia Salim. Salim di antara ulama yang alim di zaman tabi'i. Dia termasuk dalam fuqaha al-Madinah. Orang yang alim. Salim bin Abdullah. Dan begitu juga di sana anak murid kepada Abdullah bin Umar, bekas hamba dia. Dan Nafi'. Alim juga. Dia bukan alim biasa ni, alim sungguh. Hebat. Hebat kan? Anak alim, ayah alim, datuk alim.
Cuma Salim dia tidak sempat dengan Rasulullah. Daripada Salim bin Abdullah, daripada ayahnya iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda telah bersabda Rasulullah, hasil pertanian yang pengairangnya mengandalkan, maksudnya bergantung kepada hujan, mata air atau penyebab alami yang lain, zakatnya adalah 1/10-nya. Sedangkan hasil pertanian yang pengairangnya memakai alat penyiraman, maka zakatnya adalah 1/2, 1/2. 1/20-nya. Tak makna gitu. Nisful ushri, bukan 1/20-nya. 1/2 daripada 1/10. Ni beberapa istilah yang perlu kita akan sebut lepas daripada ni. Okey. Jadi Rasul kabul lagu mana? Tanaman yang mana disirami oleh hujan. Maksudnya tuang dia tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk menyirami tanaman tersebut. Ataupun tanaman saat itu, air dia adalah melalui mata air. Okey, dia faham. Melalui mata air. Air mata air mengalir dari nanang tepi bukit, air mata air mengalir. Jadi air mata air itulah hak yang menyirami pokok dia. Yang ketiganya, aukana athariyan. Athariyan ni maksudnya akar dia menyerap mengisap air sendiri. Okey, dia faham. Akar dia benda isap air sendiri. Mungkin dia tanam di tepi kawasan hak yang ada air. Contoh kawasan sungai. Hak ni kalau tanaman begitu wajib kena keluar zakat sebanyak 1/10. Okey, boleh faham? Sebanyak apa? 1/10. Baik. Jadi kalau perak 2.5%, 1/40. Tapi kalau buah-buahan, tanaman-tanaman yang tertentulah, dia bukan semua buah-buahan wajib keluar zakat. Bukan semua tanaman wajib keluar zakat. Kan? Nanti kita akan bincang lepas daripada ni apabila sampai tempat dia. Jadi, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kena keluar banyak mana? Keluar 1/10. Katakanlah dia dapat tamat lepas daripada dia kutip hasil, dapat banyak mana tamat? Contoh Zak, dapat dalam 100 tang. 100 tang. 1 tang 1000 kilo. 100 tang ya Pak. Oh banyak. Banyak. Besar ladang taman dia 100 tang ni. Oh banyak. Bukan sikit 100 tang. 100 tang tahu tak banyak dia tu? 1 tang 1000 kilo. 100 tang dia dapat. Banyak. Kalau ni kalau orang nak dapat 100 tang tu, orang tu kena ada sawit lebih kurang dalam 150 hektar. Boleh kan kita 150 hektar? Dia 10 hektar ni lebih kurang dalam 10 tang. Kurang. Kalau buah balik boleh 10 tang 10 hektar. Kalau tengok tanah kau. Jadi kita tak gini lah, kita tak 120 hektar kalau sawit ni. 120 hektar dia akan boleh lebih kurang dalam 100 tang. 120 hektar. Oh, banyak. Contoh lah. Dia ni bukan 120 hektar ladang taman dia. 200 hektar. Ni sebagai contoh. 200 hektar ladang taman dia. Jadi sekali kutip boleh 100 tang. Maka banyak mana wajib dia kena keluar zakat? Sebanyak 1/10 kalulah taman dia saat itu tidak memerlukan perbelanjaan dalam masalah menyirami taman. Maksudnya pokok taman dia tak perlu kena siram, beli mesin, kena seduh air, tak perlu. Okey je lah. Okey, boleh faham kan? Baik. Jadi kena keluar sebanyak 1/10. Okey, 100 tang banyak mana kena keluar zakat? Bagi 10. 10 tang. 10 tang kena keluar zakat. 10 tang. Selori besar kena keluar zakat. Orang ni zakat zakat benda zakat. Tamah. Oh, hebat. Satu.
Yang keduanya adalah tanaman buah-buahan yang disirami dengan yang disirami dengan an-nadhi, dengan katanya sedangkan hasil pertanian yang pengairannya memakai alat penyiraman. Jadi kalau guna alat, maksudnya dia kena keluar perbelanjaan. Kalau dulu adalah alat dia. Dia pakai binatang. Faham? Dia pakai timbul besar, pong masuk dalam laga. Lepas tu dia ikat tali di binatang, dia pun ambak binatang pergi. Lepas tu naik, dia pun cuar atas. Lepas tu air pun masuk dalam saluran dia. Lepas tu dia pun panggil balik binatang tu, keledai ke, lembu ke, kubal ke. Lepas tu jatuh balik timba, lepas tu ambak balik binatang akak. Sebab kalau nak karang diri tu, laga dalam boleh timbul besar tu. Tak serang kebun besar, dia jadi kena timbul besar. Faham lagi tau? Timbul besar kena pakai benda. Kena pakai binatang lah. Leni mesej lah. Leni beli mesej tak? Kadang binatang leni beli mesej. Dia mesej air tau. Beli paik panjang bahan daripada sungai. Buat masuk dalam kebun. Okay, dia faham? Jadi, kalau begitu, kalau perlu kena keluar perbelanjaan untuk sirang pokok tu, maka wajib kena keluar zakat sebanyak 1/2 daripada 1/10. Kalau 1/10 tu bagi 2. Ambil saja. Cakap mudah 1/20. Cakap mudah apa tu? 1/20. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib zakat sebanyak apa? 1/20. Sebab dia perlu keluar perbelanjaan. Okey, kita buat contoh. Awak padi. Kita contoh awak padi Ada kala tempat orang awak padi tu dibuat musim dia bulan 12 baru buat. Sebab bulan 12 hujan kan. Jadi adakah perlu kena perbelanjaan untuk air? Tak, sebab dia bergantung dengan air hujan. Maka kena keluar zakat banyak mana? 1/10. Tapi kalau air tak ada, dia terpaksa kena sedut air. Kena beli mesin, kena sedut air daripada sungai, daripada saluran dia, buat masuk dalam sawah dia. Faham? Perlu kepada keluar perbelanjaan. Maka wajib kena keluar zakat sebanyak apa? 1/2 daripada 1/10, maksudnya 1/20. Faham? Kalau boleh sebanyak, contoh, bolehlah 2 tang. 2 tang pula. Boleh. Boleh 2 tang. Padi dia boleh berapa tang? 2 tang. 2,000 kilo. Katalah padi dia boleh 2. Okey, kita kata bukan 2 tang lah. Kita tak 5 tang. 4 tang. Kita tak 4 tang dah. 4 tang. Boleh 4 tang. 4,000 kilo. Maka 4,000 kilo kita bagi 20. Okey, boleh faham? Bagi berapa puluh? 20. Jadi bermakna dia wajib kena keluar zakat sebanyak 200 kilo. Betul tak itu? 200 kali 20 jadi berapa? 200 kali 20 apa? 4,000. Nampak tak? Jadi wajib kena keluar banyak mana? 200 kali 20. Betul? 200 kilo lah. Kalau 1/20 kan? Okey, ambil. Seterusnya kata wa'an Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'adhin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahumā la ta'khudha fi as-sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah asy-sya'ir wal-hinṭati waz-zabib wat-tamr rawahu at-Tabarani wal-Hakim. Daripada Abi Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Rasulullah yang berasal daripada negara Yaman. Dan Mu'adh bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah daripada negara Madinah, telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada keduanya. Jadi Rasul utuskan Mu'adh bin Jabal dengan Abu Musa al-Ash'ari ke negara Yaman untuk kutip zakat. Untuk kutip zakat daripada orang Islam. Maka Rasulullah pesan kepada keduanya, janganlah kamu berdua memungut zakat kecuali daripada 4 macam hasil pertanian ini. Jadi zakat-zakat buah-buahan, tanaman, mu ambil daripada 4 ni je. Mu jangan ambil dari benda-benda lain. Yang pertamanya iaitu
Asyair. Syair ni bali. Tahu tak bali? Beras bali. Tahu bali? Yang keduanya adalah gandum. Yang ketiganya adalah zabib. Zabib mana benda zabib? Ha? Buah zabib. Mana benda buah zabib? Kismis. Tak tahu buah kismis. Buah semek. Buah zabib. Faham? Buah zabib, buah kismis ya. Dan tamar anggur kering. Anggur kering pula. Kurma. Tu tamar. Manakala zabib tu anggur kering. Tamar saat ni tu adalah buah kurma. Nampak ni je Rasulullah suruh ambil zakat. Jadi bermakna buah-buahan yang lain tak wajib zakat. Itu kena faham. Buah-buah lain tak wajib zakat. Wajib zakat dalam hadis ni sebut benda syair, bali, gandum, zabib dengan tamar. Maka 4 jenis ni sepakat ulama kata wajib keluar zakat. 4 jenis ni. 4 jenis buah ni sepakat ulama kata wajib keluar zakat. Faham? Gandum wajib keluar zakat. Kismis wajib keluar zakat. Tamar wajib keluar zakat. Syair wajib keluar zakat. Kalau orang tanaman ni. Wajib keluar zakat. Apabila dapat hasil. 4 ni sepakat ulama kata wajib keluar zakat. Manakala selain daripada 4 ni, berlaku khilaf. Segelintir ulama, tapi ni di luar pandangan mazhab, 4 mazhab, mengatakan tak wajib dah. Wajib 4 ni. Sebab gitu Rasulullah bawa kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'ad bin Jabal. Mu jangan ambil belakang daripada 4 ni. Jadi bermakna 4 ni je yang wajib zakat. Inilah. Selain daripada 4 ni tak wajib zakat. Namun sebahagian daripada ulama melihat 4 ni, kalau kita tengok 4 ni ada benda yang sama pada 4 ni. Ada benda yang sama pada 4 ni. Benda-benda yang sama. Kalau kita tengok syair ke, hintah ke, zabib ke, tamar, dia adalah qut, makanan yang mengenyangkan, yang boleh disimpan. Maka lalu tu kata ulama, setiap buah-buahan, biji-bijian, biji ring, yang dia adalah makanan yang mengenyangkan, yang boleh disimpan, maka wajib dia kena keluar zakat juga. Okey, boleh faham? Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, beras wajib keluar zakat walaupun tidak disebut di sini. Faham? Asal kata makanan yang mengenyangkan. Selain daripada itu tak wajib keluar zakat. Zu tanang durian musakin dirauk. Selepas daripada dia ceroboh tanah, rezak, simpanan, hutang. Tapi oleh kerana Zu tu orang Cina, tak ada masalah. Kerajaan tak berani nak ambil. Kalau orang Melayu, baru kerajaan tekan. Sebagai contoh. Baik. Banyak orang tanang. Sekali musim tu, berrela waktu ambil durian dia. Wajib dah keluar zakat? Tak wajib. Sebab dia bukan qut. Faham? Ke boleh hidup makan durian je? Makan durian, pagi durian, tengah hari durian, petang durian. Ganti nasi. Baik. Tak wajib keluar zakat. Cuma wajib keluar zakat perniagaan. Wajib keluar zakat perniagaan. Wajib zakat buah-buahan tak wajib. Amin tanang petah. Banyak tanam petah tak wajib zakat. Ezak jering ada zakat. Keri pula rambutan, duku, lasak. Wajib zakat ke tak? Tak. Tak wajib zakat. Buah sawit wajib zakat ke tak? Sawit. Sawit. Makanan mengenyangkan sawit. Wajib tak zakat? Tak. Makanan asasi sawit. Tak wajib zakat. Cuma wajib zakat benda perniagaan kalau dia berniaga dengan sawit tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada minggu akan datang. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Dan kita berdoa kepada Allah agar pengajian yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.